Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan klinik sains ya. Klinik sains iaitu ulang kaji tentang topik yang ketujuh, iaitu ramai yang mungkin hari itu ketinggalan dengan kita tentang topik ini. Jadi kita boleh imbas kembali ya. Jadi kita fokus kepada soalan-soalannya. Okey, tanpa berlengah, mari kita lihat topik kita pada hari ini iaitu tenaga dan kuasa. Okey, kalau kita nampak dekat sini, ini ialah gambar di mana seseorang tengah ni, dia buat apa ni? Dia tolak kan? Dia tolak blok. Yang ini dia angkat, dia tengah menggunakan kereta sorong untuk mengangkut sesuatu lah beban ke atas. Okey, kemudian ini seorang bapa, dia tengah memangku anaknya ya. Okey, dia di atas kerusi. Okey, yang ini seseorang telah tengah menolak troli yang membawa bebanan. Okey. Jadi dekat sini mari kita bincangkan dalam aktiviti yang manakah menunjukkan kerja dilakukan. Okey, tandakan betul pada ruang kosong yang disediakan. Okey, yang ini dia tolak dinding ataupun blok kayu lah sebenarnya ya, yang sangat berat. Okey, dalam gambar rajah ni benda ni yang berat ni dia tidak bergerak. Seolah-olah pernah cikgu buat cikgu minta seorang rakan kan, rakan kamu cikgu tak? Ingat tak kejadian itu? Ya. Ingat Ridwan? Siapa John. John? Sina. Rizwan. Okey, dia tolak dinding kan. Itu cikgu kata bukan, cikgu mula-mula tu cikgu suruh dia tolak, lepas tu kita cakap bergerak tak dinding tu kan. Jadi semua kata tak bergerak cikgu kan. Inilah samalah kes dia. Yang ini dia tolak juga, memang tak bergerak lah benda tu berat. Jadi sebenarnya bila tiada pergerakan ataupun tiada jarak yang berlaku, maka kerja tidak dilakukan ya. Jadi tidak ada kerja yang berlaku sebab tiada pergerakan walaupun dia menggunakan daya yang kuat ni. Ya, daya yang tinggi yang sepenuh hati berlakulah. Okey, sama juga dengan yang nombor 3 ni. Nombor 3 ni walaupun ayah dia macam timang-timang kan anak dia kan. Timang-timang lah adik awak tu. Tapi dia tak bergerak. Dia tangan je bergerak beban apa semua. Maka sebenarnya ayah ni tidak melakukan apa-apa pekerjaan pun. Nampak kan? Ingatkan ayah ni tengah timang-timang. Tapi disebabkan tiada jarak. Tak ada jarak, dia duduk statik je. Tidak ada kerja yang dilakukan oleh ayahnya tu ya. Tetapi kalau yang 3 dan 2 dan 4 ni adalah sebab orang ni dia bergerak. Dia bawa bebanan, lepas tu dia bergerak dia ada jarak dia, ada pergerakan dia, ada jarak sini. Dari bawah ke atas ni ada. So kalau dia tolak troli tu ada. Kalau dia statik je tak adalah. Kalau dia tolak tu ada ya. Okey, mudah ya, mudah. Tapi ramai yang keliru yang ayah. Sebenarnya selagi dia tak ada bergerak dari tempat duduk dia tu, maka dia tidak melakukan kerja ya. Jadi dekat sinilah kita tanda. Dia kata ni soalan berformat PT3 ya. Okey, tandakan betul di situasi kerja yang dilakukan. Okey, menolak dinding bilik darjah. Itulah yang cikgu minta tu. Minta contoh tu, kalau nak buat tolak dinding, sebenarnya tidak. Okey, menari di atas pentas ya.
Menarik sebuah troli dengan seutas tali. Ya. Dia tarik dah. Tentulah troli tu bergerak kan. Okey. Lepas tu dia kata, terangkan bagaimana setiap faktor. Okey, cikgu besarkan sikit. Kerja yang dilakukan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan, yang mempengaruhi ya kerja tu. Okey, yang pertama disebabkan oleh daya. Daya, apabila daya meningkat, kerja yang dilakukan akan meningkat. Dilakukan akan meningkat dan jarak. Apabila jarak bertambah, maka kerja yang dilakukan akan bertambah. Okey. Jadi, cuba kita tengok sini. Orang ni menaiki tangga, dia bawa beban ni. Bawa beras ke apa macam tu. Beban lah. So dia kata, Gunalan ni dia berjisim ni. Berat dia sendirilah 56 kg. Dia angkat lagi berat berjisim 10 kg menaiki tangga. So berapakah kerja yang dilakukan? Jadi ni kerja, rumus dia kena letak siap-siap. Siap-siap di atas ni. Pertama sekali kalau kita nak buat soalan ni, letak dulu rumus. Supaya kita boleh senang masukkan apa mudahlah kita nampak kan, senang kita nak kira. Jadi kerja, okey ini yang kita nak cari, daya. Daya darab sesaran. Sesaran ni ialah jarak lah. Jarak. Okey, murid-murid jangan keliru. Jarak yang ini bukan bukan kita tak ambil jarak yang 12 ni. Kita ambil jarak yang 5 ni. Sebab dia naik ke atas dia naik menaiki tangga. Ada kawan-kawan awak sebelum ni lah, dia salah ambil, dia ambil yang ini. Maka salah lah. Dia kena ambil yang 5 ni kena take note. Ambil yang atas ni yang 5 sebab dia menaiki tangga. Dia bukannya bergerak ke arah sini Okey, jadi daya ni kerja sama dengan daya darab sesaran. Sesaran ni kata lainnya jarak lah bahasa kita ni jarak tapi bahasa sains sesaran. Jarak yang dilalui lah. Ni berat dia. Berat gunalan. Okey, 10 tambah berat beras ni. Beban dia. Okey, 10. Tambah 2 dulu, tambah 56 campur 10 ni, tambah kedua-dua. Darab 10 Newton. Memang kena darab 10 Newton sebab, okey ada kawan masuk Okey, disebabkan oleh, kita nak tukar kepada Newton. Kilogram tukar kepada Newton, darab, kena darab kena darab 10 Newton. So kita buatlah macam biasa. Okey, 56 campur 10. Baru jawapan ni baru kita darab 10. Darab lagi dengan 5 meter. Okey, dapatlah 3,300 Joule. Macam tu cara dia. Okey, tips yang cikgu boleh bagi dekat sini ialah jika awak nampak ni kg, so darab 10. Okey, sebab kita nak daya betul-betul lah Newton, dalam Newton SI, unit SI. Okey, seterusnya dapatlah 2 markah. Okey, apakah kuasa yang dijanakan jika dia sampai di bahagian atas? Nampak soalan berantai. Di bahagian atas dalam masa 15 saat. Dia tambah pula kalau dia sampai ke atas ni dalam masa 15 saat kuasa. So awak kena tahu juga rumus bagi kuasa. Kuasa ialah kerja bahagi masa. Kerja bagi masa. Okey. Soalan macam ni kan. Kalau awak dapat jawab kerja, okey awak betul. Betul dah. Tapi kalau awak ni pun ni salah, ni kerja ni salah awak ni kira.
Tapi cara kerja ni betul. Awak dah salah. So kena betul-betul lah kerja ni kena betul-betul cari. Sebab dia mempengaruhi kuasa ni ya. Okey. Jadi kerja, dah dapat kerja kan? Okey. Masukkan. Kerja bahagi masa. Dia dah bagi masa. 15 saat. 15 saat. So darab lah macam biasa. Okey, jawapan dia ni watt. Ya. Okey, tekan je calculator. Kita boleh guna calculator. Saat kena tukar kepada saat, bukan minit. Kalau minit awak kena darab. Bahagi nanti ya. Okey, jadi kalau ada saat, okey, tak apa. Tak perlu buat apa-apa. Bahagi saja ya. Okey. Satu markah di situ. Ini pun kebat soalan agak kebat tu ya. Okey, jadi awak kena ingatlah rumus-rumus yang ada. Mungkin ada nota yang buku depan ataupun buku yang ada senarai ya. Senarai semua rumus. Jadi kalau boleh awak kuasailah rumus-rumus ingatlah sikit ya. Ni watt. Okey, antara soalan-soalannya dia minta awak selesaikan masalah tu lah. Okey, tips yang pertama cikgu ulang cikgu harap awak letak dahulu rumus yang dia nak. Letak siap-siap. Nampak Okey, kemudian baru awak masukkan maklumat dia. Kadang-kala pemeriksa, contohlah ni 2 markah, yang bahagian atas ni dia bagi awak dapat tahu 1 markah. Okey, yang kedua ni baru 2 markah macam tu. Jadi jangan awak macam tak tulis ya jalan kerja. Kalau boleh tulislah jalan kerja. Kadang-kadang ada markah di bahagian jalan kerja ya. Mungkin awak salah tekan kat sini tak apa. Kalau kat sini betul insya-Allah boleh. Ya, kita bagi ya. Magnet ni mempunyai berat 50 Newton. Dia memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Nampak tak? Semua maklumat dia bagi ya. Jadi masukkan je. Tak perlu tukar macam tadi kan sebab dia dah beri 50 kan. Okey, masukkan je. Jadi jelas awak nampak dekat sini. Okey, daya 50, darab sesaran 3 meter. Jawapan. Tapi dia nak kuasa. Nampak tak? Jadi awak darab bahagilah saat. Kalau kuasa ni dia mesti bagi masa. Kalau kuasa dia mesti bagi masa kat awak. Barulah kita boleh dapat jawapan dia ya. Okey. Seterusnya B, Aizul menarik sebuah kotak di atas landasan licin dari A ke B dengan daya 30 Newton sejauh 2 meter dalam bila dia beri je masa ni mesti dia nak suruh awak cari kuasa. Macam tu ya. Tips dia. Okey, so awak buatlah macam biasa. Dia dah bagi dah awak kerja kan. Betul tak? Kerja. Dah bagi dah 30. Kalau dia kata daya ni, itulah dia kan. Masukkan saja darab. Okey. 2 meter. Ni cikgu dah gabungkan 2 ni. Maksudnya cikgu gabungkan 2. Daya darab 2 bahagi masa. Yang ini nampak dia terpisah kan. Ni kerja kuasa. Yang ni cikgu dah sekalikan. Maksudnya 30 darab 2 meter bahagi 5 saat. Dapatlah 12 watt. Okey, setakat ni ada soalan tak? Mungkin cikgu laju sangat ke apa ke? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Boleh ya? Boleh ikut ya? Kalau tak faham tu boleh. Awak boleh angkat tangan ke. Kalau setakat ni tak ada, boleh teruskanlah. Ya, cikgu takut laju sangat ya. Okey, sama juga macam ni tadi. Hitung kuasa yang diperlukan oleh Adrian apabila dia menolak. Dia menolak troli dengan daya, nampak ya. Dia menolak cikgu
Menolak daya sejauh 800 Newton sejauh 5 meter dalam masa 20 saat. Ni cikgu dah gabungkan tadi. Letak, siap-siap, kuasa sama dengan kerja atau masa. Letak dah terus 800 Newton darat 5 meter bagi 20 saat dapat ni. Ya. Kalau bukan kg tak payah darab 10. Terus je masuk ya. Cuba kita tengok kat sini. Dia letak macam mana. Ni dia dah nampak tak? Dia putar cerita ni. Ya. Okey, memerlukan kuasa sebanyak 25 watt untuk mengangkat kerusi roda setinggi 1 meter di atas sebuah lori dalam masa 3 saat. Okey, berapakah berat kerusi roda itu? Nampak Dia bagi awak kuasa. Ni dia dah dia twist soalan. Tadi disuruh kita cari kuasa je kan. Kuasa je disuruh cari. Sekarang dia bagi kuasa, dia suruh kita cari daya. Daya ni di dalam kerja. Nampak perkaitan dia? Jadi kena tahu sebenarnya daya tu di dalam kerja. Setengahnya ada murid dia macam tak ada pun cakap kat sini. Sebenarnya pecahan bagi kerja tu ialah daya. So buat macam ni. Jadi itulah kepentingannya tadi bila cikgu kata kena buat rumus dia. Letak rumus awal-awal kat sini. Rumus tu awak letakkan supaya maklumat tu awak boleh masukkan satu-satu. Bila nampak sini. Okey, masukkan kuasa dulu. Lepas tu daya tinggalkan kat sini yang dia tanya. Lepas tu masukkan meter kat sini. Kan dia punya sesaran dah ni. Ni sesaran. Okey, lepas tu masukkan pula masa. Jadi darab lah macam biasa silang, pindah silang. Ni pergi ke sini. Okey, yang W ni pergi ke sini, gantikan je. Ni kalau ini dia naik ke atas kan macam tu. Awak boleh ke buat ni pindah silang? Okey, jap. Cikgu ajar ya. Sebenarnya kalau dekat ni. Yang ini awak pindah sini kan? Okey, kalau pindah silang ni, ini kalau pergi ke sini maksudnya awak kena darab. Betul tak? Matematik Sebab ini bahagi kan? Okey, pindah ke sebelah sini jadi darab. Itu yang cikgu dapat ni. Jadi darab. Okey, cikgu tukar warna pula. Supaya nampak. Okey, macam mana cikgu cari tu pula? Okey, mana warna cikgu? Okey, warna sini ya. Okey. Okey, yang ini sebab dia macam mana dia pindah ke sini. Kalau dia pindah ke sini dia jadi bahagilah. Ni 1 meter ni pergi ke sebelah sini sebab kita pindah silang dia tukar ke sini. Sebab tu cikgu jadi bahagi sini tadi ya. Macam tu. Sebab kita dah pindah dia ni. Dapatlah daya ni tadi. Dah daya ni sorang-sorang. Jadi terbalikkan. Selalu kita terbalikkanlah daya letak sini. Susun semula ya. Daya letak sini. Yang awak dah pindah ni letak di bahagian sini. Bahagian kanan ni. Dapatlah jawapan dia. Dan awak darab seperti biasa ya. Ni pun ramai Jadi tips dia, tips dia yang cikgu nak beritahu ialah kalau ada ni sama dengan ni kan, awak nak cari yang ini, kalau awak nak pindahkan, jika darab, pindah ke sini jadi bahagi. Kalau bahagi, pindah ke sebelah sini jadi darab. Tips dia ya. Mungkin matematik ada ni belajar ya. Okey, tak apa cikgu ulang. Jadi jawapannya macam ni ya. Ini fizik ya. Okey, ilmu fizik sikit. Okey, dan matematik ya. Okey, dapatlah jawapannya.
Okey, sama juga ni ya. Ni nampak tak? Ni dia nak kelirukan awak juga dengan minit di sini. Okey. Di minit. Tadi cikgu cakap sebenarnya kita guna ini minit, tukar kepada saat, so kita darab 60 saat. Jangan keliru jangan terus-terus awak masukkan ni. Tidak. Sebab awak kena hati-hati. Okey. Antara juga yang murid selalu macam sebab dia terlupa. So kena tenang-tenang. Pertama, awak kena masukkan rumus. Okey. Kedua, awak masukkan ni, tengok dia punya unit Unit dia betul tak? Jadi kena tukar unit dia ya. Itu antara step-step lah. Lepas tu darab lah seperti biasa. Okey, kalau macam ni tadi kuasa, kerja bagi masa, ni dia dah joule dah. Okey, boleh. Dia dah bagi awak kerja siap-siap. Jadi tak perlu buat apa-apa. Masukkan saja ya. Masukkan saja maklumat tu. Tak perlu buat apa-apa. Okey, so yang ini je awak kena ubah. 4 darab 6 saat. Jadi bahagilah macam biasa. Tekan je calculator ya. Tak ada masalah. Okey, seterusnya yang ini. Okey. Cikgu nak hilangkan ni. Nak hilang ni. Okey, dia tak hilang dah. Okey, ni kuasa satu setrika elektrik mempunyai kuasa 2000 watt. Nampak kuasa di situ. Nampak perkataan kuasa? Terus tulis sini ya. Terus kaitkan sini. Kuasa. Okey, berapakah tenaga elektrik yang digunakan untuk selama 2 minit ya untuk menghasilkan kuasanya? So, itulah cikgu kata tadi pentingnya, betapa pentingnya rumus ni. Okey, letak siap-siap. Letak siap-siap. Lepas tu, okey, cikgu nak hilangkan. Alright. Jadi, kuasa elektrik sama dengan tenaga elektrik. Watt sama dengan tenaga elektrik. Okey. Tenaga elektrik ni lah yang dia nak awak cari. Tapi dia dah bagi dah ni 2 minit. Sama cikgu cakapkan tadi. Minit ni kena tukar kepada saat. So 2 darab 60 saat. Maka tukar ya macam ni. Pindah silang juga tadi. Okey. Sebab kata cikgu tadi pindah silang. Sekejap tukar warna. Okey. Pindah silang. Di mana kalau awak nampak ni sama dengan ni. Kalau awak nak pindah dia, nak tukar yang bawah ni, pergi ke sebelah sini, melepasi pindah silang ni, daripada bahagi awak kena darab. So 2000 darab dengan ni. Pindahkan semua sekali ni bawa. Pergi ke sebelah. Okey. Jadi tinggallah ni kat sini kan. Okey, tukarlah. Tukar dia ke sebelah kiri. Jadi jawablah seperti biasa. Okey. Sedikit ilmu matematik kat sini. Okey, dan seterusnya ya. Boleh ya setakat ni? Masa pun dah hampir pukul berapa ni? Pukul 11 kan kita tamat ya? Okey. Kalau macam tu ada tak tarifan lain lah, mungkin kita akan berhenti di sini jika tak ada soalan. Cikgu buka pada soalan. Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Boleh angkat tangan. Kalau ada soalan boleh angkat tangan. Tak ada. Tak ada Ridwan. Yang lain? Ridwan bagus, dia jawab. Yang lain boleh, tak apa. Ada yang mungkin tak ada mikrofon. Ada. Ada soalan. Oh, ada ya? Boleh ya? Okey.
Jadi walaupun sebenarnya sikit je ni cikgu bincangkan hari ni, tetapi cikgu harap boleh awak gunakan ilmu tadi ya, sebab itu ialah basic. Ilmu tadi tu, cara kira tu boleh awak gunakan untuk matematik sekali ya. Fizik ya, ilmu fizik awak belajar ini ya. So boleh sains macam tu ya. So cikgu harap walaupun dengan sedikit tadi, cikgu harap semua-semua yang ada ni boleh dapat ilmu yang cikgu nak sampaikan ya. Cikgu harap sangat. Jadi oleh itu mungkin cikgu nak bagi awak kerja rumah 15 minit kan yang tinggal ni, 10 minit lah. Hingga pukul 11 sebelum awak teruskan ke subjek yang seterusnya. Boleh bagi kerja? Okey, kerja rumah cikgu akan send dekat Telegram ya. Okey, oleh itu sekian saja untuk kali ini. Okey, ceria-ceria tau ya. Ceria-ceria selalu di hujung minggu. Hujung minggu dah ni. Okey, oleh itu kita akan kawan-kawan je ni. Jadi jangan segan-segan. Okey. Dua okey, sebenarnya ini adalah siri kedua klinik tentang topik bab 7 ni. Okey, macam kita banyak pengiraan dalam topik ni. Kita banyak pengiraan yang melibatkan cara kerja ya, matematik pun ada sekali. Ilmu matematik ya banyak kita aplikasikan dalam kita nak selesaikan masalah sains ni ya. Okey, kepada yang tertinggal nanti boleh tengok siri pertama tadi. Okey, yang ini ialah siri yang kedua. Okey, cikgu terus sambung. Okey, soalannya ini ialah tentang kerja dan kuasa ya. Kerja dan kuasa. Jadi untuk kita nak selesaikan, cikgu tunjuk cara macam mana kita cikgu baca. Enjin sebuah kereta menjanakan kuasa 1800 watt. Suara cikgu sekat-sekat. Oh ya ke? Okey. Dia dengar tak dengar. Sekat kan? Oh ya. Oh, buka banyak ni. Banyak device ni. Okey, cikgu tutup dulu. Dia kalau banyak sangat dia jadi berat tau. Dia kadang-kadang dia keluar. Macam tu okey tak? Boleh tak? Sekat lagi tak? Okey cikgu. Okey. Okey. Tadi mungkin banyak device tadi. Banyak device pula. Banyak apa? Cikgu buka ni. Buka sana, buka sini lah. Jadi cikgu dah tutup buka file lah apa kan. Buka browser. Cikgu banyak buka browser. Jadi ilmu juga ni, ilmu IT. Ni, laptop ke apa. Awak kena tutup browser awak. Browser tu maksudnya Chrome lah. Kadang-kadang awak buka banyak kan. Awak buka Facebook lah, awak buka YouTube lah, lepas tu awak Meet. Itu pun menjadi faktor juga kadang-kadang memberatkan awak punya ni. Jadi seelok-eloknya jangan buka kalau ni buka tu je Meet. Jadi tu yang berat tu yang tak boleh nak tampung ya. Tu sedikit petua lah. Okey, dah okey suara cikgu ya? Boleh dengar tak? Boleh. Alhamdulillah. Dengar, alhamdulillah. Okey, jadi ini ialah soalan kita nak selesaikan tentang kuasa. Macam mana kita nak cari kuasa ya? Jadi cikgu bacakan. Okey.
kereta menjana kuasa 1800 watt. Dia bagi kereta tersebut bergerak sejauh 20 meter dalam masa saat. Okey, hitungkan daya yang dihasilkan oleh enjin kereta itu. Okey, pertama sekali yang perlu awak buat ataupun tips lah ataupun teknik yang kalau kita nak jawab soalan macam ni, mula-mula cikgu pernah beritahu kan, kita letak rumus siap-siap. Kita letak dulu rumus. Walaupun kita dah tahu dah macam rumus kuasa ni kan, kita dah tahu dah kita dah ingat. Tapi awak letak juga kuasa ya. Rumus kuasa. Jadi kuasa sama dengan kerja bahagi ya. Kerja bagi masa. Okey, cikgu bulatkan. Cikgu bulatkan ya. Kalau boleh awak letak pertama kali semua ni awak letak di setiap awak nak selesaikan masalah ni ya. Okey, letak siap. Yang kedua awak masukkan maklumat. Masukkan maklumat ke dalam. Jadi kuasa masuklah. Ni kuasa masuk sini. Jadi awak nampaklah dengan jelas ya. Okey, lepas tu apa lagi yang dia beritahu? Okey, masukkan je dulu maklumat. Okey, 20 meter. Okey, masukkan 20 meter. Okey, kemudian saat. Okey, saat. Masukkanlah. Dekat sini ya. Jadi tinggallah daya. Nampak ya? Tinggallah daya kat sini. Jadi senanglah awak nak cari. Okey. Lepas dah masuk siap-siap, kadang-kadang pemeriksa dia bagi tau. Faham sebenarnya. Dia dah masukkan maklumat. Boleh dia bagi markah. Mana tahu kan rezeki awak. Okey, lepas tu baru awak cari daya. Macam mana cari daya ni? Yang ni pindahkan ke sebelah sini ya. Ke sebelah kiri. Selalunya memang kita letak di sebelah kiri. Okey, sebelum tu macam mana cikgu dapat ni? Cikgu tukarkan ni kan. Okey, ni matematik ya. Cikgu rasa 3B ni alhamdulillah ya matematiknya kan. Tapi tak apalah cikgu ulang. Okey, 180 ni di bahagian sini. Okey, kita nampak kan yang ini. Ini ialah tanda dengan. Bila kita nampak sini, kita akan ini ke sini. Jadi kita pindah sini. Okey. Kalau ini bahagi, pindah ke sini, dia jadi darab. Okey, kalau ini darab, pindah ke sebelah sini, dia jadi bahagi. Pindah silang. Dia jadi bahagi. Dia macam tu je. Kalau bagi, macam tu. Sebab itulah cikgu dapat dia macam ni ya. Ni dia. Jadi awak boleh kiralah. Tekan kalkulator, ambil kalkulator 1800 darab 30 bahagi 20. Dapatlah jawapan dia 2700 Newton ya. Okey. Ni nampak tak? Dia dah macam dia tak tanya awak kuasa. Tapi dia tanya awak daya. Kan? Daya dia kata. Hitungkan daya. Dia tak tanya awak kerja. Daya. Nampak tak dia macam soalan ni macam nak perangkap awak. Jadi awak kena fahamlah apa itu kerja. Jadi kerja sama dengan daya darab sesaran kan. Daya darab sesaran. So bila awak dah faham ini ialah daya ni daya ni kerja. Ini ialah kerja. Daya ni dalam kerja. Macam tu. Dua ni nampak soalan dua dalam satu. Dia tak cakap apakah kerja dia. Ya. So rupanya daya ni dalam kerja. Okey, dapatlah. Ya. Okey, seterusnya
Ni soalan perangkap juga. Perangkap ke tak ni? Dia berat daya. Okey, tak. Dia direct. Okey. Apa cikgu cakap? Okey. Dan berat anaknya ialah 180 Newton. Nampak tak dia bagi dalam bentuk Newton. Selalu kan bentuk kg kan. Okey, sekarang ni dia direct je. Dia bagi dalam bentuk Newton. Betul lah, tak payah ubah. Tak payah awak darab dengan 10. Okey, kalau macam ni awak terus je. Jangan tertinggal anaknya. Okey, jadi pertama sekali cikgu kata tadi kena letak rumus. Rumus letak siap-siap dekat sini. Okey, lepas tu masuk. Okey, masukkan apa yang dia nak. Okey, masukkan supaya awak tak tertinggal ya. Macam tu. Dan 3 meter. Okey. Kadang-kala awak kena hati-hati juga. Masa ni kadang-kala dia nak kelirukan awak, dia bagi minit. Kalau minit awak kena tukar ya. Tukar. So ini dia direct je. Tak perlu nak tukar. Jadi jawablah macam biasa. Okey. Jadi jawab sekejap. Okey, jawapannya tambah dulu ni. Baru darab dengan 3. Lepas tu jawapan dia barulah awak bahagi 12 ya. Okey. Ui, dia tak nak pergi ya. Okey, macam tu. Alamak, dia melekat. Paksa. Padam balik. Okey, apa? Itulah dia tadi. Okey, jadi kita teruskan. Ni, Prakash. Prakash ni nama orang orang India. So, apabila Prakash menolak sebuah kotak dengan daya 20 Newton sejauh 10 meter, kerja telah dilakukan oleh Prakash. Dia tolak tau. Ya, jadi berikan takrifan kerja. Okey, jadi takrifan kerja ni ialah jumlah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan suatu objek daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ni siapa yang lupa tak ingat tentang tenaga tadi daya tadi dia kena, dan objek dia kena bergerak. Contohnya orang tanya cikgu, kalau orang tu contohlah ibu dia duduk atas kerusi sambil bawa adik atau sedang menyusukan adik. Ibu kita tu buat kerja ke tak? Rasa-rasanya apa? Okey, cikgu ulang, ibu kita tengah duduk menyusukan adik kita, baby lah. Tapi dia, awak nampak dia menyusukan. Tapi dia sedang duduk lah. Dia sedang bekerja ke tidak? Siapa yang boleh jawab? Adakah ibu tu buat kerja? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Antara korang ni, Ya kot cikgu, ya. Dia buat kerja. Awak rasa ya kan? Kena yakin lah. Kena yakin lah. Yakin ke tak tahu? Buat kerja. Buat kerja. Buat kerja. Okay. Akilah kata buat kerja. Okey, Akilah dengan apa? Quran Jannah ni kata okey buat kerja. Kenapa kata dia buat kerja? Kenapa? Dia sedang duduk. Oh, yelah awak nampak dia menyusukan kan? Lepas tu ada baby kan kat dia kan? Sebab dia tengah bagi susu. Sebab dia dukung anak dia dan bagi susu. Dia gunakan tenaga. Oh, ya. Tapi ada tak sesaran? Dia ada sesaran tak? Dia ada jarak tak? Ada jarak tak yang dia ni? Adakah dia macam
dia menyusu tu sekejap dia ke dapur, sekejap dia gerak ke sambil bawa baby tu. Itu sekejap dia ke dapur. So menyusu tu jalan pergi bilik tidur bilik ni kata-kata ke apa. Lepas tu dia pergi kat ruang tamu Itu ada sesaran. Itu memang dia buat kerja. Okey, tetapi kalau dia duduk, maksudnya dekat sini dia tak ada sesaran. Nampak tak yang cikgu bagi ni? Jadi sebenarnya kerja dia kena ada sesaran. Meter ya. Meter sesaran ni maksudnya jarak lah, kena ada meter lah. Jadi kalau dia duduk saja, apa meter, apa sesaran dia kan? Apa meter dia tak? Tak ada kan? Statik kosong. Jadi inilah yang mengelirukan kita Jadi sebenarnya walaupun dia ada daya, dia tengah menyusu, tapi dia tak ada sesaran, dia statik je. Sebenarnya dia tidak membuat kerja. Dari segi sains lah ya, bukan nanti awak kata, Mak, kenapa Mak tak buat? Nanti bunyi pula kan. Sebenarnya dari segi sains lah, dari segi apa orang kata kerja ni, rumus dia daya darab sesaran ya. Tapi kalau kita tengok master kasar tu memanglah kan dia tengah menyusukan, ada baby lagi, ada susu lagi macam tu ya. Sama juga kalau ayah awak contohlah ya, tengah tengok TV, lepas tu adik awak datang, lepas tu dia timang-timang adik awak. Main-main kan, lepas tu main tengok TV lagi. Sebenarnya selagi dia statik kat situ, dia tidak membuat kerja. Walaupun nampak ayah ni tengah tengok TV, tengah tengok movie kan, lepas tu adik timang-timang lagi. Ayah ni tengah buat kerja ke tak? Macam tu, confused kan. Jadi dari segi sainsnya awak tengok sesaran dia. Kalau sesaran dia kosong, dia tak gerak, sama ada dia tengok TV ke apa ke, sebenarnya dia tidak buat kerja. Bukan kita yang kita rasa macam dia ni buat kerja ke tak? Tapi awak tips dia, awak tengok sesaran. Sesaran dia ada ke tak? Kalau tak ada, maknanya orang tu tidak membuat kerja. Ya, macam itulah. Boleh faham ya? Jelas kan sekarang kan? Sangat keliru tu ya. Okey, jadi macam itulah. Itulah dia yang mengelirukan kita. Okey, jadi macam ni teruskan. Tengok kita sampai pukul 12.30. Okey. Ada masa. Okey, jika Prakash ni dia menggunakan masa 5 minit untuk menolak kotak itu, hitungkan kuasa. Jadi sekarang ni kuasa lah. Jadi kerja tadi dah dapat dekat sini kan. Okey, so masukkan saja. Masukkan saja pasal jadi dapatlah. Ini direct lah. Ya. Jadi kena ingat jugalah jalan kerjanya. Walaupun awak nampak macam simple, walaupun rumus kuasa ni awak dah ingat sangat. Alah, cakap kan, aku atas awak ni, jawab awak ya, supaya bila awak check apa semua, jalan kerja awak kemas ya, awak jawab kemas. Pemeriksa pun macam wah kan, budak ni ya bagus ya, macam tu ya. Jadi kita tengok lagi seekor monyet, memang suka sangat guna contoh monyet kan. Okey, seekor monyet berjisip 14. Bila awak nampak je ni 14 kg. Awak pun dah tengok, ni kg ni bukan Newton. Tadi Cikgu Des kata Newton. Okey, jadi berjisim 14 kg memanjat sebatang pokok kelapa. Monyet itu mengambil masa 2.8 saat untuk mencapai ketinggian 6 meter. Jadi apakah kuasa monyet itu? Wah kan, monyet ada kuasa Okey Okey, sekejap. Hello, Kak. Dalam ada kelas. Tengah. Tak apa, bye. Okey. Jadi monyet ni sebenarnya kan ada kuasa tu. Lepas tu kita nak tengok. Okey, kuasa ni sama dengan kerja bahagi masa. Okey.
Kenapa cikgu kata yang ini sebenarnya unit ni adalah penting sebab dia mempengaruhi ya jawapan kita. Kalau awak tak tukar, jawapan awak jadi salah ya. Jadi awak kena ingat kalau kg dia mesti letak Newton. Jadi awak darab 10. Untuk tukarkan dia kepada Newton, awak kena darab dia dengan 10. Okey, ni. Ini memang dah tetap, awak jangan risau. Kalau awak nampak je kg ni, terus darab 10. Tak payah cari-cari. Kadang-kadang dia, ni. Soalan dia mesti ni, letak kurungan untuk murid. Jadi maksudnya ni lah, awak kena darab. Okey ya. Jadi baru jawapan ni baru darab 6 meter. Barulah awak bahagi dengan 2.8 saat. Ya. Jadi ni saat. Pastikan saat ya. Kalau minit kena tukar lah. Okey, ni jawapan dia. Simple saja. Jadi dapatlah kuasa monyet tu ya. Okey ni. Yang penting ni. Soalan PT3 2016. Kan cikgu katakan. Ditanya macam mana tu. Ya, okey. Alah, nak padam ni. Payah nak padam ya. Nampak. Okey, dah. Rajah ni, okey. Dia menunjukkan seorang murid mengangkat sejumlah buku ke atas meja dengan ketinggian 1 meter dalam masa 2 saat. Okey, jisim bagi buku-buku tersebut ialah 2 kg. Nampak lagi. Sama sekali mata mesti tengok 2 kg ni kan. Ya. So hitungkan, dia kata hitungkan kuasa yang dihasilkan oleh murid itu. Murid tersebut. So kuasa, kita kecilkan sikit. Jadi sebenarnya walaupun direct, awak jangan buat careless mistake. Itu kita katakan careless mistake. Ada murid, dia itulah sebenarnya bila menjawab soalan ni, murid macam awak lah kan, bukannya tak pandai sebenarnya. Kenapa awak sering, kita lah ya sering dapat markah rendah kan. Sebenarnya awak dah belajar dah apa. Sebenarnya careless mistake je. Jadi bila awak dah siap jawab soalan, awak kena balik ulang semula. Kalau boleh 2-3 kali. Ulang. Betul ke tidak, cek unit ya. Cek awak tekan calculator banyak kali. Jadi murid yang bijak ialah dia akan menggunakan penuh, masanya penuh tu untuk menjawab. Ya. Kiranya pastikan betul-betul. Kiraan ni pun sebab budak dia kadang-kadang macam awak lah ya, dia panik. Ini pun dia boleh salah kira ni, kurungan ni. Dia kira tak tahu macam mana salah tekan. Bila kita bincang dia kata, alah cikgu saya salah tekan. Macam tu ya. Cikgu saya salah, kan dah salah. Cikgu kata, jadi bila ada masa tu ulang balik. Ulang tekan balik semula. Ya kira 2-3 kali tak apa. Sampai masa menjawab tu habis. Ya. Tak perlu tidur ya. So 2 kg ni awak dah nampak. Bila 2 kg ni awak dah nampak tadi kena darab 10. Ini pun murid tak tukar 10, tak darab. Dia jawab 2 darab 1 bagi 2 saat. Dah salah. Okey. Jadi tukar dulu darab 1 meter. Sebab dia kata 1 meter kan. Okey, 1 meter bagi 2 saat. Simple je. Dapatlah markah 2 markah di situ. 1 markah. Ya sayang. Soalan kat sini ya. KG kalau nak tukar ke N tu kan, kena buat kurungan. Yang 2 darab 10 tu kena buat kurungan ke? Kalau boleh buat kurungan. Sebab macam ni, dia sebenarnya kalau tak buat kurungan pun boleh. Dia sama je kan, ikutkan kan kalau dari segi matematik. Tetapi kenapa kita buat kurungan supaya kita tak confuse. Kita tak
maksudnya nak alertkan kita, nak macam bila kita check balik kan. Maksudnya 2 kg sebab 2 kg. Bila kita check balik nanti dah okey kita dah settle dah jawab semua-semua, kita check kali kedua. So maksudnya awak dah ni yang saya dah tukar dah ni. Okey. 2 darab 10. Ni maksudnya nak kan boleh je, jawapannya sama, betul tak? 2 darab 10 darab 1. Sama je jawapannya. Ini adalah macam untuk jalan kerja je. Maksudnya untuk lebih kemas ya, lebih awak alert kepada yang sebenarnya awak dah tukar. Macam tu je ya. Okay. Markah asalkan jawapan dia sama. Ya. Itulah jawapan cikgu supaya murid alert yang dia sebenarnya dah tukar kepada unit Newton. Tetapi kalau awak tak buat kurungan pun tak ada salah. Yang penting awak darab 10. Tunjukkan tu ada 10 ya, dan supaya kemas je. Jangan kerjanya kemas ya. Itu kita galakkan lah ya. Kita galakkan. Okey. Terima kasih kepada yang menyoal. Bagus tu tak pernah lagi orang tanya. Tak pernah lagi. Sangat bagus. Okey, terima kasih Jana ya atas soalan tu tadi. Sebenarnya mungkin ada murid yang dia nak tanya juga tapi dia segan kan. Jadi Jannah telah memudahkan murid itu ya. Okey, alhamdulillah ya. So kita teruskan soalan yang kedua. Okey, mungkin ni soalan 1-2 lagi ya. Cikgu. 2 karakter. Ya. Saya nak tanya. Okey. Tanya. Kalau seseorang tu merosot dalam rumah kan, nanti habanya diserap ke kat dinding-dinding ke mana-mana ke? Boleh jadi rumah tu panas tak dalam rumah tu? Apa yang masuk? Kan orang isap rokok dalam rumah kan? Orang isap rokok. Okey. Kalau diisap rokok rumah tu jadi panas tak? Haba serap ke kat dinding ke? Kejap nak dia kalau rumah tu ada aircon, aircon kan dia tertutup kan. Mungkin asap tu boleh masuk ke aircon tu dan dalam ruangan tu je kan sebab dia tertutup. Jadi macam dia boleh serap lah ke ruang itu. Mungkin nanti ruang awak tu, ruang tamu awak tu akan berbau kan, bau rokok. Boleh? Tapi tak adalah haba yang macam panas sangat tu, tak adalah sampai meningkatkan suhu bilik tu. Tak kan, sebab rokok je kan. Cuma mungkin kalau awak ada letak kapet kan, aircon, ada letak tu, bila orang tu merokok, bau tu lah akan melekat. Macam tu ya. Efek jugalah dari segi baunya. Nanti marah pula tetamu pula orang lain kan. Okey, faham. Jangan merokok di tempat yang tertutup. Tempat terbuka okey tak apa, tak jadi hal. Tapi tidaklah sampai meningkatkan suhu bilik itu. Tak ya. Ya boleh ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita dah tanya tadi soalan tu. Boleh ya, teruskan ya. Okey. So yang ini tadi kita tunjukkan 2 kereta kan, kereta sorong S dan T. Rasa-rasanya ada beza tak? Rasa macam yang ini kalaupun dia tak cakap, kita boleh nampak yang ini banyak beban dia kan, yang ini sikit. Okey, dia kata S dan T ni dengan beban yang berbeza ditolak dengan jarak 10 meter. Okey, jaraknya sama. Cumanya bebannya kan, bebannya ni banyak ni sikit. Okey. Jadi dia nak tanya awak. Gariskan jawapan yang betul untuk melengkapkan pernyataan di bawah. Kerja dilakukan apabila suatu objek arah daya.
Ya, jawapannya. Kerja ni sebenarnya. Ya, kerja ni ialah apabila digerakkan pada jarak tertentu mengikut arah daya. Dia kena ada arah lah. Okey. Lepas tu, bandingkan perbezaan dalam kerja yang dilakukan di antara kereta sorong S dengan kereta sorong T. Jelaskan jawapan anda. Okey, macam tadilah cikgu beritahu. Okey, kata beban pada S adalah, ni tadi nampak ya, okey S. Beban pada S adalah lebih berat daripada T. Okey, jadi kerja yang dilakukan oleh S adalah lebih daripada T. Nampak Cara awak jawab. Awak kata tadi beban pada S adalah lebih berat daripada T. Maka kerja yang dilakukan oleh S jadi kena bandingkan dari segi kerja. Bukannya awak jawab macam ni. Pernah juga murid dia jawab banyak ni apa? Dia tak sebut dari segi kerja. Dia kata S ni bebannya mungkin banyak kan, lebih banyak. Yang ni lebih sikit. Tapi dekat sini dia nak bandingkan beza dari segi kerja. Tapi still masukkan beban juga. Beban. Ya, supaya kan bahawa kerja tu lebih. Ada perbezaan ya. Okey, jadi kena hubung kaitkanlah apa yang ditanya tu. So kalau ditanya kerja, kena letak kerja. Kalau ditanya kuasa, awak kena jelaskan dari segi kuasa pula. Mesti kaitkan pula. Awak kaitkanlah dengan daya kan. Kuasa ialah kuasa pada S adalah lebih. Macam tu pula ya. Tapi dia nak kerja, so awak nyatakan kerja saja ya. Okey. Jadi yang seterusnya, jisim kereta sorong tu ialah 15. Nampak dia bagi awak nilai. Jisim kereta sorong S nilainya 15. Hitungkan kerja yang dilakukan oleh kereta sorong tersebut apabila dia ditolak bagi jarak 10 meter. So masukkan je. Nampak tak? 1 kg sama dengan 10 Newton. Ni kurungan. Jadi 15 darab 10 darab 10 meter jadilah ni. Dia sebenarnya kalau lah murid yang kalau kita belajar fizik ke apa, unit tu pun sebenarnya penting ya, tapi dekat sini tak apa kalau tak letak unit pun ya. Kalau dah mendengar atas, sebenarnya unit pun kena letak, unit pun kena betul. Jadi awak kena dikira betul lah ya kalau awak tak letak unit pun. Ya. So Joule ya. So jadi ni tahun 2016. Ya, ini Juli. Sebaik tak ada Juli ya. Juli ni sedang menarik bagnya dengan jarak 2 meter. Okey, lukiskan satu anak panah untuk menunjukkan arah geseran. Ni nampak tak? Dia kaitkan pula dengan geseran. So geseran ni sebenarnya ialah yang bertentangan. Kalau awak pergi ke depan ni, geserannya ialah bertentangan ya, ke belakang. So ke depan dia ke belakang. Jadi common sense juga ni kan. Common sense lah. Geserannya ke belakang. Okay. Jadi dia kata tandakan betul pada petak di bawah menunjukkan unit yang betul bagi daya. Daya ialah Newton. Newton kena ingat. Ya. Kena ingat tu Newton. So okay, nak menghampiri yang terakhir agaknya. Okay, hitung 150 Joule. Dia twist soalan ni. Sebab itulah cikgu kata sebenarnya penting sangat rumus. Bila ada rumus ni awak boleh nampak sebenarnya ya. So mula-mula tu awak letaklah dulu kerja ni, kerja. Jadi bila ni awak terus je masukkan ke dalam ni. Boleh nampak selain kemas awak boleh nampak sebenarnya ni ialah kerja
Lepas tu daya, daya lah yang awak nak cari. Sebab sebenarnya kadang-kadang awak tertukar. Murid dia tertukar. Daya, dia ingatkan asyik-asyik nak tanya kerja. Soalan rupanya tiba-tiba soalan tu tanya daya. Daya kat sini. Itulah kepentingan yang awak buat rumus ya. Jadi jarak. Tu masukkanlah jarak dia. Jarak dia 2 meter tadi. Macam biasa ya. Settlekan. Macam ni juga. Kalau ini pergi ke sini pindah silang ya. Pindah silang. Okey, jadi cikgu rasa di sini dulu. Ini dah tajuk lainnya. Okey, sekian dulu untuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita pun dah menghampiri 12:30. Jadi cikgu harap awak boleh faham apa yang cikgu pelajari dan awak manfaatkan. Okey, dalam menjawab soalan peperiksaan ya. Ingat ilmu tu awak bawalah sampai awak ke tingkatan 4 nanti ya. Memang berguna ya, ada tajuknya. Jadi ilmu yang basic ni yang cikgu bagi, macam mana cara pindah silang semua tu, cikgu harap awak boleh jadikan panduan dalam matematik ataupun kalau awak dapat kelas sains nanti tahun depan, gunakanlah ilmu ni ya. Hari ni Cikgu Des ingin kongsikan sains ini, iaitu di mana ini ialah bab 7. Okey, tentang tenaga keupayaan dan tenaga kinetik ya. Okey, tenaga keupayaan ni sebenarnya cikgu berikan dahululah sedikit ya, ulang kaji sikit ya. Tenaga yang tersimpan dalam sesuatu bahan disebabkan oleh kedudukan atau keadaan dia. Okey, cikgu pernah ceritakan dahulu. Contohnya, kalau tenaga keupayaan, bola jaring. Bola jaring tu berada pada kedudukan yang tinggi. Okey, yang kedua, gelang getah yang diregangkan. Okey, jadi tenaga keupayaan ni terbahagi kepada dua lah, iaitu tenaga graviti dan tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kenyal ya. Okey. Keupayaan graviti yang kedudukan dia kan. Okey. Contoh lain contoh lain iaitu seperti tadi cikgu kata bola. Okey, kalau kita main bola jaring ataupun bola apa ni, ialah bola jaring kan, kita nak masukkan bola tu kan ke dalam jaring. Kan kita kena lompat kan tinggi. Okey, nak masukkan. Okey, itu satu. Yang seterusnya kalau batu di atas gunung kan tinggi kan. Okey, batu tu lah sebab kedudukan dia yang tinggi di atas gunung. Okey, yang kedua kalau burung tu di atas tiang elektrik, tinggi kan tiang elektrik. Ya, jadi kedudukan dia lah yang tinggi tu. Okey, seterusnya buah di atas pokok, tinggi ya di atas pokok. Okey, lepas tu kelawar dia sedang tidur tergantung, pun tinggi juga ya. Jadi itu adalah contoh-contoh tenaga keupayaan tinggi ya, tinggilah ya, asalkan kedudukannya tinggi, itu ialah tenaga keupayaan graviti ya namanya. Okey, seterusnya kalau tenaga keupayaan itu tadi graviti ya, ni ulang kaji semula, ada contoh ya. Okey, MGH lah, MGH dia punya rumus dia. Okey, ni semua kita dah tengok hari tu. Okey, yang kedua, situasi kedua. Okey, di mana sekejap ya. Ni pun sama ya, di mana ni ialah tenaga keupayaan graviti.
Kedudukannya ni di mana murid menjatuhkan bola keranjang ni dari sebuah bangunan kan. Okey, kita dah pernah ulas tentang ni tenaga keupayaan kenyal dan tenaga kinetik ya. Okey, di mana tenaga keupayaan kenyal ni ialah tenaga yang dipunyai oleh sesuatu objek disebabkan oleh keadaan objek itu. Maksudnya spring. Spring yang dimampatkan atau diregangkan. Okey. Lepas tu getah lastik yang diregangkan. Okey, jadi itulah tenaga keupayaan kenyal. Okey, di mana kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregangkan suatu spring dengan sesaran. Ya, dengan sesaran tu ialah kedudukan keseimbangannya. Ni. Rumus bagi tenaga keupayaan kenyal 1/2 darab F. F ialah daya regangan atau mampatan dalam unit Newton dan X. X ialah sesaran. Ini contoh lah. Ini contoh yang direct saja, contoh ringkas yang mudah. Okey, satu spring selalunya kalau kenyal ni kita kaitkan dengan spring mempunyai panjang asal 10 cm. Apabila 20 Newton digunakan untuk menarik spring itu, panjang spring menjadi 15 cm. Jadi hitungkan tenaga keupayaan kenyal. Okey ni. Okey, sesaran spring darab ni X sama dengan 15 tolak 10 cm jadi 5 cm. Jadi ini ialah sesaran panjang dia lah. Sesaran tu panjang dia. Okey, jadi awak darab je ke dalam. Masukkan je. 20 Newton. 20 dia dah beritahu kan. Okey, daya tadi. Daya 20 Newton. Okey, awak masukkan jadi darab lah macam biasa. Ini 0.05 tu panjang dalam unit meter buat dalam unit meter. Okey, itu tadi ni lah. Okay. Spring pula tenaga keupayaan kenyal Okey, ni pun sama. Okey, itu adalah contoh-contoh lah soalan yang pernah kita buat. Okey, ni cikgu nak tunjukkan ni. Ni pun sama ya. Ini anak panah. Okey, busur Okey, tali busur. Raja di bawah menunjukkan anak panah yang ditarik pada satu tali busur yang kenyal. Okey, tali busur itu ditarik dengan 25 daya Newton daya dan ianya ditarik 0.5 meter dari panjang asalnya. Kirakan tenaga keupayaan kenyal. Okey. Sebenarnya tenaga keupayaan tu ni lah, ni dia tarik daya ni. Lepas ni panjang 0.5 meter tu. Lepas tu dia nak awak cari tenaga keupayaan kenyal. Jadi ni dia. Masukkan je ke dalam ya, tak ada masalah. Okey. Keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kenyal ya. Okey. Stop dulu.